قوتك ومن علمنا إلى علمك ومن إرادتنا إلى إرادتك فأعوذ بك اللهم أن أقول زورا أو أغشى فجورا أو أكون بك مغرورا ثم أما بعد أحييكم بتحية الإسلام فتحية الإسلام هي السلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menyambung kembali pengajian kitab Husnul Talatuf fi bayani wujubi suluki tasawuf yang pernah kita baca pada musim sebelum PKP dulu. Begitu lama kita cuti disebabkan PKP. Alhamdulillah malam ini kita dapat ketemu kembali dalam keadaan tuan-tuan semua sihat walafiat, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sebarang musibah. Mudah-mudahan insya-Allah pada malam yang berbahagia ini kita akan bicarakan sedikit sebanyak tentang adab-adab pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu risalah yang ditulis dan diterjemahkan oleh guru saya, yaitu Al-Habib Sayyid Ibrahim bin Ahmad bin Yahya. Beliau ada buka madrasah di kampung Sungai Tekal di Temeluk sana, dan masih aktif menghidupkan madrasahnya. Dan insya-Allah pada malam ini kita ambil manfaat daripada kitab terjemahan yang beliau hasilkan, diterjemahkan daripada kitab Adab Risalah Adab Sulukul Murid. Karena sebelum ini kita telah pun mendapat satu fatwa dan juga keyakinan bahawa Al-Imam Abdullah Siddiq Al-Umari, seorang ulama hadis yang besar, ulama yang mutafannin, mengatakan bahawa wajib bagi orang-orang Islam itu mereka itu mempelajari dan juga menjalani satu ilmu yang dikatakan ilmu tasawuf ataupun ilmu qalbi, ilmu hati. Jadi untuk menjadikan lebih kita faham lagi, pada malam ini kita belajarlah beberapa teori-teori yang telah pun dilalui dan juga dijalani oleh para ulama sebagai panduan sedikit sebanyak kepada kita. insya-Allah mudah-mudahan dengan panduan yang para ulama berikan itu dapatlah kita menjalaninya dengan sepenuh dengan sebaik mungkin, ya. Kerana kita sebagai orang yang biasa-biasa ni, kita tak boleh tidak kita nisbahkan diri kita kepada guru-guru kita, para ulama kita, intisabkan diri kita dalam apa saja ilmu, lebih-lebih lagi ilmu yang membantu kita untuk mendekatkan diri ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Maaf tuan-tuan, saya spek saya ini gelap sikit.
sebab saya ada silau di mata ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Fasal yang pertama, ketahuilah jalan yang pertama untuk menuju kepada Allah adalah dorongan yang kuat yang dicampakkan ke dalam hati seseorang. Ya, ada dorongan yang kuat yang Allah Subhanahu wa taala campakkan ke dalam hati, masukkan ke dalam hati seseorang. Barangkali dorongan itu datang daripada nasihat guru-guru. Barangkali dorongan itu datang daripada mata kita yang melihat ahwal keadaan orang-orang soleh. Barangkali dorongan itu datang daripada sebabkan kita ini ditimpa dengan berbagai-bagai musibah. Akhirnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali dorongan itu datang daripada bila mengenangkan maksiat yang kita lakukan sebelum ini ternyata menyebabkan kita bertambah gelisah. Dan kita ingin mencari ketenangan. Maka pada ketika itu terbit dorongan yang kuat dalam hati untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana yang memiliki ketenangan itu adalah Allah. Ketenangan yang sempurna, ketenangan yang hakiki, itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ramai di kalangan manusia ini tertipu ketenangan itu datang daripada makhluk-makhluk yang bersifat sementara. Jadi para ulama tunjuk kita bagaimanakah mendapatkan ketenangan yang sebenarnya, iaitu dengan mencapai kedudukan tatmainnul qulub, iaitu dapat hati yang tenang, nafsu yang tenang, yang tenang. Jadi itu adalah dorongan yang kuat. Namun kebanyakan mereka yang istiqamah dan juga mereka yang terselamat, bila mana dorongan itu datang daripada guru yang telah pun memberikan nasihat kepada murid. Guru yang memberikan nasihat, mendorong muridnya, memberikan semangat kepada muridnya, jangan putus asa, jalani jalan yang betul, berdasarkan akidah yang betul, berdasarkan tauhid yang betul. Maka itu satu dorongan yang kuat. Yang mana guru tadi adalah dalil ataupun usaha saja. Dia hanya berusaha, bukan dia yang bagi ketenangan kepada kita, tidak. Dia hanya menjalankan usaha dia, menyampaikan dakwah dia, menyampaikan nasihat dia. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya. Namun dengan berkat usaha dia itu ada barakah. Beza dengan orang yang usaha dia ada barakah. Usaha yang ada barakah, usaha yang tak ada barakah. Jadi barangkali ada usaha dia itu ada barakahnya, maka memberi kesan ke dalam hati anak murid. Orang kafir pun mereka berusaha juga. Usaha cari rezeki, berusaha nak jadi baik pun. Orang kafir mereka juga berusaha nak jadi baik. Kalau tak baik, dah ramai dah orang kafir masuk dalam kam, kan? Tapi mereka berusaha jadi baik. Tapi apakah usaha mereka itu wujudnya barakah di situ? Inilah yang membezakan kita dengan mereka. Kita bukan sekadar usaha, akan tetapi mencari barakah dalam usaha. Dan barakah itu datang dalam berbagai-bagai bentuk. Kita duduk dalam majlis ilmu, ada barakah. Duduk dalam majlis zikir, ada barakah. Duduk dalam majlis salawat, ada barakah. Ziarah orang salih, ada barakah.
ziarah kubur ada barakah, ya. Dan bagai-bagai lagi mana melalui sedekah kita pun ada barakah. So, itu usaha-usaha yang akan memberikan kesan ke dalam hati kita dan menyebabkan Allah memberikan sesuatu ke dalam diri kita. Daripada kita jadi manusia biasa disebabkan barakah tadi, maka kita sedikit demi sedikit kita menjadi luar biasa dengan kemurahan dan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kerana dorongan itu mampu mengejutkannya dan akan mendatangkan rasa bimbang serta menggalakkannya agar menuju kepada Allah dan hari akhirat. Istilah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala ini juga diperbahaskan. Adakah menuju itu dibangsakan kepada zahir, seperti kita menuju ke surau. Ia juga menuju ke surau juga adalah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya kita menuju ke surau, namun batinnya kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga menuju tikar sejadah di rumah. Kita menuju ketika sejadah di rumah. Nak buat apa tikar sejadah? Itulah kita nak mengerjakan ibadah salat, nak membaca Al-Quran dan berzikir dan sebagainya. Jadi kita menuju ke arah itu juga, adalah jalan menuju kepada Allah. Namun dari segi batinnya ialah hati kita itu menuju ke arah Allah Subhanahu wa taala, tidak disibukkan dengan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak disibukkan, bahkan sibuk mengingati Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, yang maha kaya. Kalau kita sebelum ni, kalau kita nisbahkan kita bekerja untuk jadi kaya, kita berniaga untuk jadi kaya, maka kita kena ingat bahawa sesungguhnya ada yang maha kaya yang lebih lagi daripada apa yang kita sangkakan. Ya. Kalau orang kaya itu, tuan-tuan, antara faktor-faktor mereka di sebab-sebablah mereka tu jadi orang kaya, kerana mereka juga berkawan dengan orang kaya, kan? Mereka sanggup bayar yuran yang mahal pergi main golf dekat Kundang sana. Sebab apa? Memang perangai orang kaya ni suka main golf. Sambil-sambil main golf tu boleh mesyuarat. Di situlah dapat projek macam-macam. Ya. Jadi kalau itu dah menjadi satu adat dah. Ada satu adat bagi mereka. Ya. Kerana mereka berdamping, bersahabat dan juga saling menghubungi antara satu sama lain. Sentiasa bersosial dengan berlaku interaksi antara satu sama lain. Dan faktor-faktor itu juga menyebabkan mereka mendapat berbagai-bagai peluang-peluang kekayaan. Namun kita kena ingat bahawa sesungguhnya Allah yang maha kaya itu, yang kita selama ini akui, wal ghaniyun hamid. Baca Quran, Allahu ghaniyun hamid. Allah itu maha kaya, maha terpuji. Maka kenapa tidak kita berdamping dengan dia? Kalau kita, memanglah kita tak akan jadi kaya macam Allah kaya, tetapi sekurang-kurangnya khazanah milik Allah Subhanahu wa taala itu, disebabkan kita berdamping dengan dia, makin suka, makin sayang dia dengan kita, makin ridha dia dengan kita, maka sedikit sebanyak kekayaannya itu diberikan. Ini adalah apa yang berlaku kepada para kekasih-kekasih Allah Ta'ala. Sebab itulah mereka itu tidak terkesan dengan kekayaan dunia.
Dan ia juga akan menjauhkan diri dari dunia yang sibuk dengan urusannya untuk membina, menghimpunkan kemewahan, memuaskan syahwatnya, dan membanggakan keindahannya. Itu perkara-perkara yang membuatkan mereka merasa bimbang sebelum ini. Sekiranya hilang kemewahan, hilang kepuasan, hilang keindahan, hilang harta, hilang tahta, hilang wanita, hilang Toyota, kan? Menjadikan kebimbangan kepada. Jadi kita kena kejutkan mereka dengan usaha-usaha. Jadi Masya Allah, tabarakallah, surau ini banyak program-program majlis ilmu. Jadi ini adalah salah satu usaha untuk mengejutkan, memberikan dorongan yang kuat kepada yang hadir. Dikatakan oleh Imam Al-Haddad ini ialah dorongan ini merupakan sebahagian daripada tentera Allah yang tidak dilihat oleh mata kasar. Dorongan itu bagaikan tentera Allah, jundullah. Ia merupakan kurniaan Allah dalam bentuk inayah, dalam bentuk pertolongan. Tengok balik. Karena tidak ada dalam bentuk inayah pertolongan ini. Kita lihat dalam surah Al-Fatihah bahawa Allah Ta'ala berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah aku menyembah ya Allah, dan kepadamu lah aku meminta pertolongan. Di sinilah bertemunya di antara syariat dan hakikat. Iyyaka na'budu adalah syariah, wa iyyaka nasta'in itu adalah hakikat. Kenapa? Karena kita tidak akan mampu untuk memperhambakan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengambil berbagai-bagai wasilah pendekatan untuk menarik inayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang lazim kita lakukannya doa. Dalam doa itu ada berbagai-bagai perkara yang berharga sebenarnya. Kalau kita perhatikan sungguh-sungguh doa-doa yang kita baca, yang imam baca sebentar tadi, itulah doa daripada dulu sampai sekarang. Tapi itu bukannya adat, tetapi itu adalah ibadat. Ya, adalah ibadat. Tapi kalau imam tu dapat tukar doa dia, hari ni doa lain, esok doa lain, lusa doa lain, itu lagi advance lah tu. Banyak kita dapat. Sebab doa ni banyak sekali. Ya, doa daripada Quran ada, doa daripada hadis Nabi ada, doa yang daripada orang-orang soleh pun ada. Doa daripada Quran tu dipanggil doa yang maksud. Doa daripada hadis-hadis Nabi itu dipanggil doa sunnah. Doa daripada orang-orang soleh itu dipanggil mujarrab. Mujarrabat. Mujarrabah. Ada doa daripada orang-orang soleh ini yang mujarrab, tapi tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, tetapi mujarrab doa dia. Ya. Setelah dibuat kajian, setelah dibuat eksperimen, ternyata ianya mujarab. Jadi itu diterima dalam agama. Seperti doa-doa yang ada dalam Ratibul Haddad, Hizib Nawawi, Hizbul Bahar, itu doa-doa yang masyhur mujarabnya itu. Ya. Kemudian Wirdul Latif, Ratib Aqqas, ya. Tuan amalkan tu, ya, banyak yang telah diuji ke mujarabannya.
Yang mendoakan itu ialah kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah, para ulama. Ia merupakan kurniaan Allah dalam bentuk inayah sebagai tanda asasnya hidayah. Ramai di kalangan hamba yang dibuka jalan mereka melalui pintu ini dikunjungi oleh perasaan takut, rindu dan minat. Takut, rindu dan minat. Minat ni yang mendatangkan rindu dan minat lah yang mendatangkan kemanisan untuk kita menjalaninya. Kerana kalau kita buka dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah Sekandari, seorang ulama sufi yang bernama Abu Turab, bagaimana yang diriwayatkan dalam kitab Syarah Al-Hikam yang disyarahkan oleh Imam Abdullah Al-Syarqawi radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahawa antara alamat sesuatu amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Memanglah kita tak akan tahu amalan kita ni Allah terima atau tidak. Tetapi para ulama diberikan alamat, tanda-tanda. Tanda-tanda. Apa kata Abu Turab? Abu Turab mengatakan bahawa tandanya ialah bila mana kita dah ada azam untuk melakukan amal, satu amal, contohnya solat lah yang paling mudah kan, dan nanti kita relatekan, kiaskan amalan-amalan yang lain yang beratus-ratus amalan tu. Kita ambil contoh solat, satu amalan yang paling utama, yang pertama sekali akan dijawab oleh Allah, ditanya oleh Allah Ta'ala di akhirat. Cuba perhatikan, sebelum kita melakukan solat itu, apakah kita dapat rasakan satu kemanisan sebelum amal? Kita dah dapat rasa kemanisan dia, kemanisan amal, kelazatannya, keseronokan untuk beramal. Sebelum solat rasa seronok untuk solat. Kata Abu Turab, kalau terbit perasaan rasa seronok sebelum kita mulakan solat tu, rasa seronok nak solat lah, bukan rasa seronok bila solat dah habis. Kita isyak dah habis. Isyak dah habis, maknanya hari ni subuh, zuhur, asar, isyak, maghrib dah selesai. Lega, lapang dah tu. Lepas tu sempit balik, harap lagi subuh, asar. Itu bermusim. Jadi kita nak jana bagaimana sebelum kita melakukan satu salat tu dah rasa seronok dah, rasa kemanisan, halawatul iman, kemanisan aman tu dah terasa sebelum kita buat. Dan ketika kita beramal, tentulah kalau sebelum beramal lagi dah rasa kemanisan dia, ketika beramal tu pula dah tentu dapat rasa kemanisan dia. Dan ini tanda, kata Abu Turab, amalan kamu diterima oleh Allah. Qabul di sisi Allah Ta'ala. Qabul bukan kata qabul dan ridha kepada Allah. Qabul untuk dunia kamu, amalan itu qabul, dan ridha Allah Ta'ala di atas amalan itu untuk akhirat. Dan dikatakan ulama, qabul dan ridhanya satu amal itu, itulah pahala. Itulah pahala yang kita nisbahkan dia. Kata ulama, pahala tu macam mana? Ganjaran tu macam mana bentuk dia? Jadi ulama tafsirkan ganjaran, pahala, kelebihan ialah qabul dan ridha. Allah kabulkan di dunia dan Allah ridha amalan itu di akhirat. Apakah yang lebih besar selain daripada ridha Allah? Tak ada. Itulah yang paling besar. Dan itulah yang dikatakan sebagai thawabun, yakni pahala. Ajrun, ganjaran. Baik.
Perasaan yang serupa akan dirasai ketika melihat wajah orang-orang yang hampir dengan Allah. Melihat wajah, ya, melihat wajah orang-orang yang hampir dengan Allah juga akan mendatangkan perasaan, ya, untuk beramal. Barangkali ada cahaya yang Allah Ta'ala gunakan pada wajah itu yang memberikan rangsangan kepada kita. Zaman dulu, murid-murid yang berjaya antaranya bukannya mereka itu dengar sangat apa yang guru dia cakap. Dia sibuk tengok wajah guru dia tak kelip. Itu yang jadi ulama dia. Apa yang dibaca oleh guru dia semua dia tak ingat, tapi dia ingat wajah guru dia. Ada bahagian dia macam tu. Ada yang dapat ilmu dengan cara tolak, ada yang dapat ilmu dengan cara menulis apa guru cakap, apa yang dapat ilmu macam dengar saja, tengok muka guru tak sanggup tengok, malu, duduk depan guru, ya, dengar je dapat ilmu bahagian. Ada yang tengok muka guru, nulis tidak, dengar pun dia tak faham, ya, dia tengok aja muka guru pun dapat ilmu juga. Masing-masing pendapat bahagian masing-masing. Jadi ilmu apa? Untuk menambahkan lagi mereka takut pada Allah, rindu kepada janji-janji Allah, dan datang minat kepada amal ibadah, datang minat pada amal ibadah. Jadi nak menanam benda-benda ini bukannya satu masa yang singkat, sebenarnya memerlukan kepada usaha dan tempoh waktu yang tertentu. Sebablah sebahagian di kalangan orang-orang soleh itu mereka sanggup bermusafir jauh, meninggalkan kampung halaman untuk memperbaiki diri. Untuk memperbaiki diri sanggup mereka bermusafir meninggalkan kampung halaman buat sementara waktu. Ya. Kerana dalam musafir itu antara kelebihan orang yang musafir dengan niat yang betul, dengan niat yang tulus kerana Allah, ya, memanglah ada ganjaran yang tertentu. Antaranya ialah doa dia mudah dimakbulkan oleh Allah. Kalau tuan-tuan nak musafir, niatlah sungguh-sungguh. Saya musafir ni kerana Allah. Nak ziarah, nak hubungkan silaturahim dengan si fulan bin si fulan. Ya. Perjalanan memakan masa 4 jam. Ya. Sini ke Gua Musang contohnya. Perjalanan. Dan tempoh 4 jam tu ambil kesempatan dalam waktu perjalanan tu untuk memanjatkan doa ke hadrat. Apa doa? InsyaAllah mudah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kelebihan orang yang musafir. Fadilat musafir. Rasulullah banyak kali musafir, ya. Banyak kali musafir. Sampai peringkat Rasulullah ni ialah dia ada ramai isteri, kan? Yang bila Rasulullah bagi pengumuman dia, esok saya nak musafir. Tapi takkan nak bawa semua, kan? Bawa seorang cukup lah. Ya? Bawa semua nanti tak terlayan pula. Jadi kena bawa seorang. Dalam ramai-ramai itu kena pilih seorang. Rasulullah terpaksa lah buat undi. Buat undi. Tulis semua nama. Kemudian gulung. Lepas tu masuk dalam bekas. Bismillahirrahmanirrahim. Cabut. Jadi, nama siapa yang kaya? Dia lah ni yang akan ikut aku musafir esok. Bukan. Aisyah. Ya, nama Aisyah naik. Aisyah lah yang ikut. Musafir yang akan datang, nama Saudah naik. Saudah yang ikut. Dibagi tahu tu, semua ahli setelah diundi, nama Saudah naik. Jadi dia lah yang kena ikut aku musafir selama 10 hari. Masing-masing aku tunjuk. Ya, tak ada melawan dah. Sampai peringkat macam tu sekali Rasulullah.
nak menyatakan betapa adilnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah antaranya ulama mengambil istinbat bahawa boleh amalkan sistem undi ini untuk memilih yang tepat dengan syarat dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah itulah yang terbaik. Walaupun nama tu 2 kali naik, 2 kali naik undi, nama dia lagi. Undi sekali lagi, nama dia lagi. Tapi itulah yang contohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian berusaha gigih untuk mendapat kurniaan ini, melihat wajah orang-orang yang hampir dengan Allah. Maknanya apa? Kita bersahabat dengan mereka atau mendapat pandangan daripada mereka. Mendapat pandangan, pendapat, minta pendapat. Walaupun kita ada pendapat kita sendiri, kita dari segi ilmu kita pun lagi tinggi daripada dia, tapi kita cuba juga mendapatkan pandangan. Dan ada juga kurniaan ini diperolehi tanpa sebab. Itu saja. Dengan sebab. Sebab-sebab yang saya sebut tadi untuk hampir kepada Allah. Ada juga kurniaan yang Allah beri tanpa sebab. Kata Imam Haddad, terus saja dipanggil oleh Allah, ditarik oleh Allah ke hadrat. Ini jarang-jarang berlaku lah. Tetapi berlaku juga kepada contohnya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya. Sejak di dalam kandungan ibunya lagi dia sudah menunjukkan dia itu seorang yang sudah dipilih oleh Allah menjadi orang soleh. Sampai peringkat sejak bayi lagi, dalam kandungan sejak bayi lagi. Sampai peringkat pada bulan Ramadan dia tidak mau menyusu dengan ibunya pada waktu siang. Ini tanda-tanda yang Allah Ta'ala zahirkan. Itu tak ada sebab, tapi walaupun Syekh Abdul Qadir Jilani itu tidak ada dapat mendekatkan diri hampir pada Allah Ta'ala tanpa sebab, tetapi beliau rajin menuntut ilmu, pergi sekolah, belajar fiqh, belajar akidah, belajar tafsir, belajar hadis, ya, belajar sastra sebagainya. Karena apa? Karena satu hari nanti dia pasti akan didatangi oleh ramai orang untuk mendapatkan pandangan. Tambah-tambah pula karamat dia zahir, nampak jelas di mata orang ramai. Selama je jalan atas angin, orang tengok, bukan seorang tengok, beribu-ribu orang tengok. Jadi tentulah orang nak tanya dia apa amalan dia, kenapa dia jadi macam tu, apa pendapat dia tentang masalah ni. Ini perkara yang mutawatir yang berlaku, diriwayatkan diriwayatkan oleh ulama-ulama kepada kita. Seperti Al-Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi yang hidup sezaman dengan Syekh Abdul Qadir. Imam Az-Zahabi ini adalah ulama fiqh, tapi beliau ini mengakui bahawa Abdul Qadir itu mempunyai kemuliaan, karamah yang Allah Ta'ala berikan. Jadi ramailah pengikutnya. Nah, bila ramai pengikut kena buat sekolah lah. Surau tak cukup, masjid tak cukup nak tampung, kena buat sekolah. Duduk pula jauh-jauh, buat pula asrama. Duduk sekali. Bila duduk sekali dengan Tok Guru, sama-sama lah dapat jaga solat siang malam, Tok Guru imamkan. Kemudian berusaha gigih untuk mendapat kurniaan ini adalah dituntut. Sebelum ini kita dah bicarakan kitab Usul Talatun ini, dituntut. Wajib bagi.
boleh belajar, boleh dapatkan panduan secara khusus nanti. Jumpalah Ustaz apa? Azizul Wahyu ada buka zawiyah. Ustaz Azizul buka zawiyah kat sini. Di situ boleh dapatkan cara-cara suluk macam mana. Ya? Kemudian menunggu tanpa usaha sekadar duduk dengan angan-angan adalah satu kelemahan dan juga kejahilan. Inilah yang banyak berlaku. Tambah-tambah pula kita ni ada media sosial, ada media sosial. Jadilah tak banyak usaha kita untuk bermujahadah, lebih banyak membaca media sosial. Padahal kita ni bukan jadi orang suka baca pun, kan? Baca sikit je dah pening kepala. Tapi bila ada media sosial ni, rajin pula kita baca. Jadi budaya membaca. Angkat-angkat pun baca juga. Sebab apa? Sebab datang seronok. Ada cahaya, ada warna-warni, ada macam-macam stiker dalam tu, kan? Datang minat ni. Ini semua adalah Assalamualaikum. Selamat datang di stesen yang ingin bergabung di sini rakan baru. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fata'arradu laha." Sesungguhnya bagi Allah Tuhan kamu pada setiap hari itu ada waktu pengurniaan. Maka hendaklah anda sekalian merebutnya. Setiap hari itu ada beberapa waktu yang Allah pilih. Kita tak tahu. Nafahat, di situ ada nafahat, iaitu pengurniaan.